Okey, baik. Jom kita ajak doktor berdiri sekejap sebab kita nak tunjuk banyak slide-slide istimewa yang doktor dah cerita. Saya rasa dengan adanya gambar secara visual sebegini, tuan-tuan dan perempuan yang berada di rumah lebih faham tentang gout. Gout acute, ini tentang... Ini gout acute, ini yang apa kita katakan serangan gout lah. Jadi kalau kita cakap pasal gout, kita boleh bagikan gout kepada dua. Okey. Satu, serangan gout acute. Serangan gout acute ni apabila seseorang tu dia sakit sendi tu, contohnya ibu jari dia sakit, lepas tu dia makan ubat, dia akan sihat. Tetapi ada kalanya ada juga pesakit gout ni, dia akan berlarutan. Kita panggil dia gout kronik. Oh, itu makan ubat pun tak jalan juga? Kalau dia tak makan ubat, mungkin boleh melibatkan organ lain lah, seperti buah pinggang. Lepas tu kadang-kadang ada pesakit gout yang kronik ni, dia boleh ada ketumbuhan benjolan yang kita panggil sebagai tophi, T-O-P-H-I. Jadi nanti saya akan tunjukkan gambar-gambar tophi lah. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, ini serangan acute gout ini yang cerita tadilah. Ini di tahap kronik ke tak ni kalau benjolan sebegini? Ini belum lagi. Ini biasa? Ini yang biasa kita tengok masa dia kena serangan lah. Kalau sentuh sedikit pun biasa sakit tu akan cakap sakit. Kebiasaannya sendi ni, ibu jari memang kebiasaannya di situ? Dia biasa di situ, tapi dia boleh juga... Kenapa? Sebab ada teori. Teori dia sebab asid urik ni dia larut pada satu suhu tertentu. Jadi kalau dia lagi jauh dari badan, kat kaki, dia makin sejuk. Jadi dia akan form lebih ekstra. Tapi itu teori sajalah. Jadi sebab tu banyak dekat kaki. Tapi gout ni boleh serang dekat tempat lain. Ya, betul. Dia boleh serang dekat lutut, dekat siku, dekat tangan, jari pun dia boleh serang juga. Okey, baik. Tapi kebanyakannya di situasi inilah ya para penonton. Alright. Ini animasi yang mungkin nak suruh orang senang faham lah kot. Ini saya suka lukisan ni sebab ini menunjukkan bahawa gout tu satu penyakit yang dah lama dah pernah dinyatakan dulu dalam saya rasa sejak zaman Yunani lagi kot. Betul. Tapi yang gambar ni, lukisan ni sebenarnya dilukis oleh satu pelukis karikatur. Karikatur, tapi dah lebih 200 tahun. Gambar dia. Dia punya gambar ni memang ada dipamerkan dekat museum dekat salah satu negara barat lah. Cuma apa yang menarik dekat sini sebab dia menggambarkan betapa sakitnya serangan acute gout tu, seperti seolah-olah digigit oleh sesuatu yang giginya tajam. Jadi gejala sendi tu memang agak serius lah. James Gillray pada tahun 1799. Allahuakbar. Memang dah lama dah penyakit dia. Seolah-olah digigit. Baik. Alright, ini dia. Crystal acid uric pada sendi. Ini yang sebut kristal tadi ni? Betul lah. Ini yang sebut kristal. Jadi sebenarnya dia sangat halus. Kita nampak dari luar macam benjolan. Tapi kalau kita tengok betul-betul dalam mikroskop memang halus, tajam. Dan kemungkinan dia boleh merosakkan sendi persekitaran juga. Yang sakit tu sebenarnya kita sentuh contohnya benda ni yang tajam dekat dalam tu yang mungkin directly sentuh tulang kita ke apa kan? Saya rasa selain daripada tu pun sebab radang, sebab bengkak itu pun boleh membuatkan dia rasa sakit juga. Dia biasa kalau kena dekat ibu jari, dia tak semestinya kena dekat jari-jari yang lain juga tu dia tak semestinya. Dia kadang-kadang kalau kena ibu jari tu mungkin dia kena sebelah saja. Jarang, ada juga boleh jadi dua-dua belah, tapi biasanya mula-mula dia start dengan sebelah je lah. Sebelah dulu. Ingat dia duduk dekat-dekat kan daripada sendi ni ke sendi ni, dia boleh berjangkit ke sendi-sendi. Dia tak semestinya begitu. Dia tak semestinya begitu. Baik. Ini dia. Memang betul lah tajam. Inilah kristalnya. Inilah kristal dia. Kalau kita tengok ikut mikroskop, saya rasa zaman 200-300 dulu mungkin tak ada mikroskop masa tu. Tapi sekarang ni baru kita tahu yang betapa halus, tajam kristal gout yang ada pada sendi atau dalam badan kita lah. Jadi para penonton, kalau kita tengok, inilah dia seperti jarum halus yang dilihat melalui mikroskop. Dia macam tajam-tajam dan mencucuk-cucuk. Walaupun dia halus, tapi saya rasa mungkin kalau banyak sangat tu mungkin sakit lah. Memang sakit tu. Alright, ini tadi acute gout, ini yang dikategorikan sebagai gout kronik. Jom kita cerita yang kronik semua. Ini adalah pesakit yang ada gout yang kronik. Kalau kita lihat pada gambar ni,
Ini tangan pesakit ni kita boleh nampak beberapa benjolan di tangan dan juga kerosakan pada sendi. Dia macam nanah ke? Dia nampak macam nanah, tapi inilah yang kita panggil sebagai tophi, T-O-P-H-I. Tophi ni dia bila kristal dia dah berkumpul, dia boleh berkumpul dekat sendi, dia boleh berkumpul di rawan, dia boleh berkumpul di kulit, jari dan telinga pun juga. Jadi kalau tophi ni pecah, kita akan nampak lendir berwarna putih keluar. Itulah kristal. Tapi siapa yang ada gout yang kronik ni, kita suruh dia jaga-jaga sikit sebab kalau dia pecah, tophi ni pecah, mungkin ada kemungkinan untuk dapat infeksi jangkitan kuman lah. Sebab kuman boleh masuk ikut lubang itu. Okey. Dia macam ketuat dah. Itu lain ketuat lain, ketuat ikut virus. Ketuat dia sakit sikit, tapi yang ni dia kira kumpulan kristal di dalam dia. Macam tadi kita sebut gout ni lebih kepada masalah sendi, tapi kalau kita tengok yang kronik ni dia dah bukan di sendi-sendi dah, dekat tapak tangan pun dia boleh naik juga. Boleh naik juga. Dia kristal uric acid tu dia dah berkumpul di kawasan sini. Kalau kita tengok dekat jari dia pun dah mula bengkak dan mungkin ada kadang-kadang dah rosak, dia tak boleh nak luruskan balik. Sendi pun dia tak boleh nak bergerak dah. Itu dah mungkin dah stage yang fasa yang terlambat sikit lah. Allah. Tengok di pergelangan tangan pun ada juga kesan bengkaknya di situ. Okey, ini daripada pandangan atas lah. Ya, betul. Jadi kalau kita tengok dekat sendi pun kita boleh nampak bengkak. Macam lebam. Sendi lain pun bengkak dan ini yang kita panggil tophi lah. Jadi kadang-kadang kalau boleh kita nak elakkan perkara ini daripada berlaku, sebab kalau kita tengok dia punya kesan daripada tophi, kesan daripada kerosakan sendi, pesakit memang susah nak membuat kerja-kerja harian. Betul. Dia nak menggunakan tangan susah. Jadi kadang-kadang dia memerlukan bantuan sikitlah. Jadi maksudnya fungsi tangan tu dah macam dah tak nak pegang pun tak boleh. Dah tak boleh. Allahu Akbar. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, situasi bila kita dah sebut tahap kronik. Allahu Akbar. Ini tahap macam dah burn sikit. Dia macam dah hangus dah tangan dia. Ini lebih kurang samalah kalau kita tengok dia ada tophi. Mungkin dia yang dah terkeluar sikit. Allahu Akbar. Okey. Tak boleh nak tunjuk sangat. Okey. Ini di bahagian lain, bukan bahagian tangan ataupun pergelangan kaki. Ini di bahagian telinga. Okey. Telinga dia sendi juga dia bukan sendi, cuma dia tisu dia ada senang untuk dapat tumbuhan benjolan tophi ni. Macam ni kita nak bezakan bila ada benjolan ini berkaitan dengan tophi gout ataupun bengkakan lain. Kalau tophi gout ni benjolan dia tak rata, dia akan berbonjol-bonjol, dia akan nampak mungkin kalau dia tak pecah lagi nampak ada kesan putih dekat kawasan dia, tapi kemungkinan dia akan pecah. Bila pecah dia akan keluar cecair putih lah. Itu memang kalau kita hantar dekat makmal memang kita akan nampak gout lah, kristal gout dekat situ. Sebab kalau benjolan lain biasanya dia macam satu benjol saja kan. Ini dia berbenjol-benjol. Alright, itu tophi gout di telinga. Okey, sekiranya kronik, kerosakan sendi. Inilah melalui X-ray, inilah visualnya. Doktor boleh cerita sikit? Okey, ini X-ray kaki seorang pesakit. Jadi kalau kita lihat di bahagian kaki, kalau di bahagian ini, ini adalah sendi dan ini juga merupakan sendi. Jadi sepatutnya kalau kita lihat sendi seperti normal, dia akan lihat seperti ini. Tetapi apabila dia dah ada macam lubang, kita panggil hakisan dekat sendi itu memang dah gout tu sudah menyerang sendi tersebut. Dan dia akan membuat satu kita panggil sebagai hakisan lah tadi. Dan boleh merosakkan sendi-sendi. Apabila sendi sudah rosak, mungkin itu yang susah untuk menggunakan sendi tersebut lah. Sendi itu maksudnya tulang sendi itu yang rosak? Sendi yang rosak. Ini tulang, ini sendi. Sendi dia akan terhakis dan kemungkinan dia boleh bercantum. Dia boleh bercantum itu yang kita dah tak boleh nak bergerak dah kan. Betul. Sendi ni fungsi dia macam joint lah, dia boleh bergerak sebenarnya. Okey. Wow, dia dah boleh jadi macam ni Subhanallah. Alright. Rawatan. Inilah bab yang saya rasa bila kita buka soalan pun ramai yang nak tahu tentang rawatan. Sebab ada setengah orang dia suka makan ubat tapi ubat ni kita tahu long term ataupun durasi masa yang panjang tak elok juga untuk organ-organ yang lain. Jadi bab rawatan ni saya rasa doktor kena
perjelaskan jugalah. Okey, kita nak cerita tentang ni dulu. Okey, jadi tadi kita dah cerita pasal makanan yang mengandungi purin. Jadi salah satu rawatan yang kita cadang, yang kita syorkan kepada pesakit, rawatan yang paling senang ialah untuk menjaga makanan lah. Elakkan benda-benda ni lah. Betul. Jadi elakkan makanan yang ada kandungan purin tinggi seperti cakap sardin, tuna, ikan bilis, organ dalaman seperti hati dan makanan laut juga. Ni ya. Okey, siapa yang tak makan ni bulan puasa itu? Saya rasa semua pernah makan ni. Sardin memang, ikan bilis pun sebenarnya bahaya kan kalau orang yang ada gout ni. Tapi selain daripada kandungan purin ni, dia ada lagi satu yang kita panggil gula fruktosa. Gula fruktosa ni dia sejenis gula yang memang ada kandungan sikit di dalam jus buah, di dalam minuman berkarbonat. Jadi gula fruktosa ni dia lain daripada gula-gula lain. Gula lain seperti gula sukrosa, galaktosa, glukosa. Yang ni fruktosa. Fruktosa ni biasa kita guna dalam apa biasa kita jumpa dia dalam jus buah. Gula-gula, makanan ringan, dalam air bergas, air berkarbonat sebab dia manis. Dia tak perlukan kandungan yang banyak, cuma dia perlukan sikit je dah boleh buat rasa sedap. Jadi senanglah untuk kalau pengilang membuat makanan minuman ni, dia tak perlu guna yang banyak, dia guna yang sikit. Sikit je tapi dia ada kebaikan dia. Cuma yang patut kita jaga-jaga pasal gula fruktosa ni, apabila diuraikan, dia akan menjadi asid urik juga. Jadi kalau siapa yang minum atau makan makanan yang banyak gula fruktosa ni, dia ada risiko untuk dapat serangan gout. Okey. Itu ada risiko untuk dapat serangan gout, tapi orang yang dah memang ada gout kalau makan ni lagi betul. Lagi susah nak kawal. Lagi susah nak kawal lah sebenarnya. Okey, ekstrak daging yeast kerang. Allah, kerang ni subhanallah, puasa-puasa ni orang nak cari kerang lah. Orang ada masalah gout kena banyakkan bersabar. Okey, ini dari sudut ubat betul? Okey, betul. Jadi kalau selain daripada itu rawatan adalah seperti ubat. Ubat yang kita pakai untuk rawatan gout, untuk kawal uric acid, tak nak bagi dia tinggi, kita pakai sama ada ubat yang kita panggil ubat allopurinol. Yang terbarunya adalah ubat yang kita panggil febuxostan. Jadi tujuan ubat ni sebenarnya untuk mengurangkan paras asid urik dalam badan supaya gout tu terkawal sikit. Jadi kalau kita nak kawal gout, kita kena ada target. Kita ada target paras uric acid dalam badan lah. Jadi kalau kita sebut pasal paras asid urik ni, mungkin ada orang cakap paras asid urik dia 360. Ada orang cakap paras uric acid dia 6.0. Sebenarnya paras dia sama, cuma unit yang dia beri tu lain. Jadi kalau 360 mikromol per liter, itu target kita untuk kita makan ubat ni untuk turunkan ke paras yang rendah lah. So, ubat ni akan makan dalam durasi masa kalau boleh selama yang boleh. Selama yang boleh. Betul. Tapi tak ada kesan sampingan ini. Kalau tak boleh nak cakap juga. Susah cakap. Cuma kalau kita makan, saya rasa allopurinol ni banyak di pesakit yang di kalangan komuniti kita. Mungkin ada yang sudah makan ubat allopurinol ni. Salah satu kesan sampingan allopurinol ni ialah dia ada kesan alergi sikit. Alahan sikit. Tapi biasa alahan dia akan berlaku selepas 2 minggu apabila mula-mula start makan. Jadi mungkin mungkin ada kena berjaga-jaga sikit apabila kita mulakan ubat allopurinol ni lah. Okey, baik. Itu tentang ubat yang ni lah. Kita ada lagi. Okey. Ini ketika serangan akut. Apabila kalau kita tengok gambar yang tadi kaki berwarna merah yang bengkak tu, itu sebagai serangan akut. Kita boleh cuba beberapa ubat lah untuk kurangkan bengkak, kurangkan sakit. Salah satu ni kita panggil colchicine. Colchicine ni dia kurangkan radang, dia kurangkan inflamasi yang disebabkan oleh gout. Dan apabila orang makan colchicine ni, biasa dia akan nampak perubahan yang bagus mungkin selepas 1-2 hari. Ada orang mungkin dia ambil masa lama sikit lah. Kadang-kadang mungkin 2-3 minggu baru dia punya serangan tu hilang. Tapi ini salah satu ubat yang memang kita syorkan lah. Biasa untuk ketika dapat serangan tu. Betul, ya. Okey, dan ini dia ketika sama juga. Ini ubat kalau sakit, ubat dan sakit. Jadi selain daripada colchicine tadi, kadang-kadang ada juga pesakit yang makan ubat tahan sakit. Sebab dah tak tahan sakit sangat.
Betul. Tapi dia pun boleh mengurangkan radang dan inflamasi dekat sendi juga. Jadi kalau boleh salah satu daripada ada ubat colchicine atau ubat tahan sakit lah. Cuma saya syorkan kalau makan ubat tahan sakit ni, saya carankan janganlah kerap makan ubat ni. Okey. Saya syorkan mungkin kena dapatkan nasihat doktor sebab kalau kita selalu makan ubat tahan sakit ni untuk bertahun-tahun, dia boleh menyebabkan banyak kesan lain lah. Seperti masalah buah pinggang, darah tinggi, mungkin gastrik juga. Jadi mungkin kena jaga-jaga. Jadi kepada pesakit yang selalu mendapat serangan gout tu, baik dapatkan rawatan yang betul.